Okey, sekarang kita dah dapat live dekat Facebook. Okey. Okey. Okey, nanti Datuk nak tengok apa ni komen semua dekat Facebook lah. Saya tak ada, saya tak buka. Oh, tak buka. Okey, saya akan bagi soalan lah. Alright. Okey, sekejap kita tunggu beberapa orang masuk dulu. Okey, kita dah ada 5 orang macam tu. Okey, so Datuk, hari ni adalah hari yang saya dah stop dah hari tu. Buat sebelum raya memang kita buat fully setiap hari kita ada guest. So malam ni saya sangat excited sangat dapat live dengan Datuk lah. Terima kasih. Okay. Okay. So kita nak start. Kita tunggu lagi beberapa orang sebab tim tengah share dekat grup apa semua kan. Okay. Okay. So Datuk apa khabar? Alhamdulillah. Dia apa tu, hidup kita macam biasa jugalah, cuma tak pergi pejabat meeting. Okay. Meeting dari rumah. Tapi I miss teh tarik lah. Tapi sekarang boleh, Datuk tak keluar sekarang dah boleh minum kat kedai. Very limited lah. Itu pun risau. Risau kan. Okay, dah ramai. Alhamdulillah. Okay, kita start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Malam ni saya Adila Rahim bersama dengan guest jemputan yang sangat special bagi saya malam ni, iaitu Datuk Zul. Okay. Okay. Sesi live malam ni seperti biasalah dalam masa 40 minit macam tu untuk kita sama-sama dengar. Saya sendiri pun nak dengar perkongsian daripada Datuk Zul malam ni. Okay. So, selamat datang kepada penonton yang sudi live bersama dengan saya malam ni. Okay, so Datuk, dah ramai yang menonton. Jadi saya kenalkan sikit lah Datuk punya, orang kata, Datuk punya apa ada kat sini yang belum kenal dan ada yang kat sini masa saya buat posting tadi ada yang dah kenal, ada yang cakap Datuk ada mentor diorang apa semua kan. So saya kenalkan sikit Datuk Zul pada anda yang menonton kat luar sana. Malam ni saya hadirkan Datuk Haji Zulkifli Abdul Malik, okey, merupakan ahli perniagaan dalam pelbagai industri dan ahli lembaga, pengarah lebih daripada 10 buah syarikat Jepun dekat Malaysia ni. Betul tak? Betul. Okey. Dan difahamkan juga Datuk antara kumpulan pertama, okey, kena pelajar kumpulan pertama yang orang kata apa, dasar pandang ke timur. Alright. Okay. So saya nak kenalkan juga Datuk juga merupakan antara yang terlibat dalam 15 tahun, okay, dalam industri korporat yang mana saya cuba nak hadirkan hari ini untuk kita sama-sama, macam saya sendiri masih startup lagi, bisnes startup lagi. So kita nak tengok apa perkembangan ataupun apa orang kata pandangan daripada Datuk Zul yang berada dalam industri korporat lah yang boleh kami sama belajar ataupun dapat tahulah. Okay. Alright, so okay Datuk, kita nak start dengan soalan. Ya, silakan. So ada Datuk nak cakap apa dulu sebelum kita mulakan ataupun nak kita teruskan dengan soalan? Ya, saya ucap terima kasih kepada Adila kerana sudi jemput saya. Saya pun saya difahamkan you pernah datang ke Katana Circle
Ya, pernah. Itu sebab saya dipanggil tu. Saya pernah datang masa Datuk buat round table. Lepas tu ada datang juga Datuk Rasmi Buku masa tu. Pelancaran buku. Pelancaran buku, ya. Okey, di Putrajaya tu. Ya, betul. Okey. Okey. Terima kasih kerana sorry lah tak perasan, tapi sekarang perasan lah. Sekarang dah tahulah siapa je lah. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Mungkin hari ni bukan saya niat nak mengajar, tapi sekadar berkongsi apa yang saya lalui selama ni. Mungkin ada sikit sebanyak yang boleh dipakai ataupun untuk ditiru. Sebab perubahan zaman saya dengan zaman hari ni banyak berbeza. Tapi dari segi fundamental berniaga sama aja. Fundamental sama, cuma keadaan tu berbeza dari segi teknologi dan sebagainya. InsyaAllah saya akan kongsikan bergantung pada soalan yang ditanya. Alright. Okay. Bagi yang menonton live, sesi live kita tak lama dan saya nak kalau sekiranya anda ada soalan, tinggalkan soalan di ruangan komen supaya nanti bila dah nak habis nanti kita akan buat sesi Q&A. Saya akan bacalah soalan Tuan Puan dekat ruangan komen dan mungkin Datuk boleh jawablah. Okay. Alright, so soalan, saya ada sediakan soalan lah, beberapa soalan pada Datuk untuk perkongsian malam ni lah. Saya nak fokus kepada kita punya topik malam ni berkenaan dengan bisnes, dunia corporate ke arah digital dalam era new normal. So macam Datuk kita dah sedia maklum, Datuk dah dalam dunia corporate lebih 20 tahun. Macam kami, macam hari ni bila terjadinya COVID-19, kami just boleh baca news saja. Ada news yang menyatakan ramai orang dibuang kerja. Kan? Tapi itu sekadar news, kami tidak ada dalam industri. Macam benda tu menakutkan. Tapi bagaimana Datuk boleh sebut sikit cerita pada saya dan juga yang menonton live malam ni, apa yang Datuk nampak dalam industri sekarang? Okey, sebenarnya bila cakap pasal kegawatan ekonomi, dia setiap 10 tahun akan berlaku. Kebetulan saya mula bekerja secara formal lah setelah tamat belajar pada tahun 88. Ketika itu baru 2 tahun setelah selesai krisis ekonomi 86. So bila saya masuk start kerja, maknanya ekonomi tengah naik. Jadi memang selesa sangat ketika itu saya bekerja di Tokyo, lepas saya pindah Singapura, Jakarta segalanya. So 10 tahun yang begitu menarik sekali, yang mana ada ketikanya saya punya bonus pun 12 bulan bonus. Bukannya kata 5 bulan, 3 bulan. 12 bulan, maknanya kerja sebulan 2 bulan gaji. That kind of thing. That was a good time. Tapi kita kena faham bahawa cycle of economy, dia every 10 years dia akan berhenti dan melonjak balik. Maknanya dia akan ada satu recession, krisis dan dia akan melonjak. Dia macam bola tenis, kita hentak, dia naik, dia hentak. Dia kena ada correction. Dalam ekonomi kena ada correction. So we must understand that 97, 98, mungkin you all pun dah lahir, sebenarnya ada satu krisis ketika itu. Okay? Yang mana setelah 10 tahun saya kerja, krisis kedua ialah tahun 97. Krisis ketiga saya alami ialah tahun 2008, 2007. Kemudian krisis ketiga yang saya alami ialah tahun 2018 dan 19. So sepanjang saya berkejaya, saya dah lalui 3 krisis ekonomi. Jadinya macam mana kita make sure that kita, dan insyaAllah tahun 2028 akan ada satu lagi. So we must ready. Kita kena bersedia. Apa bisnes kita pun kita bersedia. Kita tahu 10 tahun akan datang mesti ada satu krisis lagi supaya dia melonjak lebih tinggi lagi. Jadi ini keadaan yang kita kena faham. Jadi membezakan yang krisis kali ini dengan compare dengan tahun 2008 ataupun tahun 98, 2008 dengan bezanya lah ketika itu cuma krisis ekonomi je. Macam 98 punya krisis is what? Financial crisis. Maknanya ada orang cuba nak ambil alih ke sistem kewangan di Asia yang dia sebut George Soros kan. Dia try to manipulate the currency and then to try to buy over certain country punya financial institution. Dia berjaya beli di Thailand contohnya. Maknanya seluruh perbankan di Thailand hak milik orang asing. Tapi Tun Mahathir berjaya menyekat benda tu. Alhamdulillah kita terselamat. Kemudian datang pula krisis tahun 2008, sama juga financial crisis. Tapi kali ini
Yang tahun 2018-19 ni, krisis ni berpunca peperangan ekonomi antara China dengan Amerika. Jadi satu dunia jadi huru-hara. Dia orang yang bersengketa, kita jadi huru-hara dari segi ekonomi tu. Tapi kita ingat selesai lah. Tak sempat selesai, COVID datang. So this time is 2 in 1. Bukan sekadar krisis ekonomi, tetapi krisis ekonomi bersama dengan wabak. Jadi ini memang satu benda yang saya sendiri pun first time kita alami. Masa 2008 dulu SARS ada, tapi SARS tak begitu teruk. Ada momen masuk musim panas, virus SARS mati begitu saja je. Jadinya kita hopefully lah this year pun bila kata masuk musim panas, hopefully that virus COVID ni boleh hilang. Kita harap gitulah kan. Tapi apa yang saya nak beritahu ini, bahawa kita mesti bersedia dengan keadaan-keadaan tu. Yang membeza kali ini ialah, even though katakan kerajaan ataupun dunia memberi insentif kewangan kepada perniagaan, tetapi tak semudah tu kerana the whole world is under lockdown. Dia macam masa krisis ekonomi yang dulu-dulu tu, ada negara yang okey, ada tak okey, bergantung pada ekonomi masing-masing negara. Jadi ada yang boleh menolong. Ini semua orang tak boleh tolong-menolong dah. Masing-masing kena jaga hal sendiri je. Amerika kena jaga hal Amerika, China. Jadinya tak ada satu kuasa besar yang boleh bantu negara yang lemah atau apa. Kali ni you have to take care of yourself. Ini satu cara macam mana kerajaan masing-masing nak menguruskan diorang punya masalah ekonomi. Ini yang berbezanya. Okay? Jadi bila you tanya saya apakah dia punya perbezaan, sama aja dari segi itu. Cuma kali ni membezakan kita ialah kita berada dalam situasi yang lockdown. Maknanya kita boleh face to face tak boleh, kita keluar berniaga tak boleh. Bila tak ada pertukaran kewangan, maknanya tak ada pengaliran duit, maknanya bisnes akan lembab. Jadi Adila, the last time you isi minyak bila? Lama kan? Lama. Dah lama tak isi minyak. Itu menunjukkan kedai minyak problem tu. Sama lah kita dah lama tak potong rambut. Kedai gunting rambut yang selama hari ni dia punya kata agihan ekonomi kepada negara 1.3 juta, 1.3 bilion. Makna dari industri gunting rambut, cuci rambut dengan cuci muka tu sebenarnya 1.3 billion punya market. So big. You just imagine for 2 months, zero. Itu keadaan dia, kita kena faham. Jadinya this kind of this situation memang luar biasa lah. Saya sendiri pun bagi saya baru. Jadi apa yang berlaku ialah banyak syarikat dia kata what to do. Dia tak bersedia. Tetapi ada syarikat yang dah bersedia. Yang bersedia tu bezanya apa? Dia dah masuk dalam industri 4.0. Dia dah ready. Dia dah ready dengan macam saya punya board meeting selalu kami pakai memang macam ni lah. Sebab saya punya board member ada di Thailand, ada seorang di Singapura, di Jepun, saya di Malaysia. So kita buat meeting kita macam ni. Jadi kita dah pernah buat, kita dah biasa buat benda ni. Jadi tak ada benda yang baru je. Tapi bagi setengah tu tak pernah pun. Alih-alih tak boleh nak berjumpa, dah tak boleh nak berbincang, dah jadi dah kaku, dah shock. Jadi saya nak cerita sikit pasal industri 4.0. Maybe this one can be the bigger picture. Industri 4.0 ni sebenarnya was introduced pada tahun 2000. Tahun 2000. Yang introduce tu Jerman. Jerman kata kita kena berubah. Kita dah tak boleh lagi rely on human in order to untuk bekerja. Sebab orang Eropah ni bila dia kaya, dia dah jadi malas. Dia kalau boleh kerja 4 jam sehari je. Kalau boleh ada robot, ada mesin yang bekerja untuk dia orang. So they start moving into that. Jepun pun setuju, dia pun buat sama. So dia kata let's do. Dia masa tu dia isytiharkan lah. You all boleh Google lepas ni. Dia isytiharkan bahawa industri 4.0 bermula pada tahun 2000 dan dijangka habis pada tahun 2020. Tahun tamat lah. Tapi Malaysia baru nak start. Maknanya kita tahu bahawa kita 20 tahun ke belakang orang lain. Itu je senang cerita. We are 20 years behind them. Okay? Itu kita kena faham. Jadi apakah dia industri 4.0 ni? Pertama dia kata artificial intelligence. To replace human. Maknanya banyak robot, banyak dia panggil super komputer yang boleh proses data begitu cepat. Jadi tak payah manusia dah. Itu pertama. Nombor 2, digital economy. Maknanya jualan online dari itu satu. So digital economy is one of the part dalam industri 4.0 tu. Lepas tu ada digital society. WhatsApp group lah, itu group lah. Itu semua digital society. Dia panggil. Lepas dia ada apa? Sustainable energy. Maknanya orang dah mula pakai solar dan sebagainya untuk reduce daripada guna bahan mentah macam arang batu untuk create energy. So sebab apa bumi kita dah mula mereput, kita tak nak lagi rosakkan bumi kita. Lepas tu ada intelligent mobility. Sebenarnya dulu intelligent mobility ni dipakai oleh tentera saja. Tapi sekarang kita dah pakai. Kita pakai apa? Bila kita nak pergi keluar rumah kita pakai.
Waze. Itulah nama intelligent mobility. Itu part of it. Yang dulu tentera je pakai. Tapi lama-lama sekarang dah jadi orang ramai pakai. Saya kalau nak pergi katalah ke Penang, kalau tak pakai Waze sesat lah. Sesat lah dah tak tahu. Jalan banyak one way kan. Tapi sebab ada Waze kita ada. So lepas tu dia daripada healthy living. Diorang dah mula pakai jam yang boleh beritahu kita berapa steps nak jalan. Kita punya heartbeat berapa. Kan? Kita punya BMI berapa. So itu untuk control kita punya kesihatan. Dia banyak sistem-sistem yang dibuat untuk itu. And finally, one of it is the social security. Sekarang kalau kat China tu, dia boleh scan muka. Dia scan muka orang kat pasar malam ke atau dekat mana-mana tu. Kalau kata orang ni memang wanted, terus dah pergi FBI dah. Jawab, wah ada orang kat sini. Mana they to that extent. Mana social security system dah mula ada. Inilah part of the industri 4.0. Jadi, tapi kat Malaysia, kita tak fikir seluruh tau. Kita fokus apa? Digital economy. Itu je. Kita tak ada, kita yang bagian artificial intelligence tu kita tak fokus langsung. Macam kata nak buat robot ke, nak buat superkomputer, langsung tak ada yang fikir. Yang orang duk sibuk pasal digital ekonomi pemasaran je. Ya, tapi itu pun belum full swing, Datuk. Betul. Itu saya ingat lagi macam bila apa tu kerajaan tu 2015 ke, dia panggil e-usahawan kan, e-usahawan. No taker, tak ramai orang yang interested. Tapi sebenarnya kerajaan dah tahu. Kita must go towards that. Sebab free kerajaan bagi kan. Berapa orang yang pergi belajar pasal usahawan tu. Sebenarnya it's very good. Copywriting lah, buat video dan sebagainya. Itu semua. Dan nak buat apa? Landing page untuk orang yang nak berniaga kan. All these things sebenarnya asas. Tapi hari ni semua berebut nak buat dah. Betul. Bila dalam keadaan COVID-19 ni, macam mana? Barulah makcik-makcik yang jual popiah tu nak start buat nak buat dia Facebook dan sebagainya. Selama ni tak nak fikir. Popiah ni memang sedap. Tapi tak ada orang sebarluaskan berita kesedapan popiah tu kan. Dia marketing part tak dibuat. Jadi ini semua, tapi bukanlah kata Malaysia terlambat. Malaysia okey. Tang digital ekonomi tu dah ada lah nampak. Tapi bahagian artificial intelligence masih tak ada. Kita baru dengar kata pasal nak buat apa tu, kereta tanpa pemandu, kereta ketiga Malaysia kan. Baru ura-ura je. Negara lain dah start. Macam contoh di Jepun, katakan you duduk kat Ampang lah, nak hantar barang ke Kedah. So you ada apps yang you just tekan, lepas tu je dia akan tanya you berapa berat kotak tu atau barang tu, dan dia beritahu berapa harga, you just pay bank in, and then dia akan bagi passcode, lori datang. Bila lori datang, pintu lori terbuka, ada kotak untuk Adila, nombor 17 kata dia, you tekan that password tu, you boleh buka kotak tu, masukkan surat, tutup. Lori pun jalan. Lori on the way dah call you punya saudara dekat mana-mana tu, kata in 2 days time ke 1 day time barang ni akan sampai. Bila sampai, your saudara akan dapat satu password lagi untuk tekan buka kotak tu. Yang best, lori tu tak ada pemandu. Ya, itulah dia. So sekarang itu macam bukan 4.0 ke 4.0? 4.0. Itu 4.0. 4.0. So where are we now? We are not there. Dan bila kata-kata you order, katalah you nak Nandos lah. Nak Nandos, nak beli. Okay? Dekat tepi kedai Nandos tu, dah ada banyak motor tanpa pemandu. So dia masukkan aja kotak order you tu, motor tu kan pergi ke apartment you, dan you ada password, buka motor tu dan ambil you punya makanan, dan dia akan balik ke tempat asal dia. Sebab sekarang GrabFood menggunakan kita untuk dapatkan database. Supaya dia tahu besok dekat Nandos nak letak berapa biji motor. Supaya dia nak tahu dekat arah Damansara punya LRT station nak letak berapa kereta. Sebab dia nak tahu dari arah Damansara ke mana orang pergi. Sunway ke, pergi ke Saujana ke, pergi Shah Alam ke apa, dia nak tahu. So dia tahu dalam peak hours within 8 o'clock to 9:30 berapa biji kereta tanpa pemandu nak diletak dekat arah Damansara station. Simple. That is what going to happen. So maksudnya Foodpanda apa semua tu sekejap je lah ni. Dia tolong kumpulkan data. Tolong kumpulkan database. Dia orang kerja database dan trend. Dia nak tahu trend dia, pukul berapa orang makan Nandos, pukul berapa, ke mana. Kalau kata Nandos di Sunway Pyramid, ke mana dia selalu pergi. Dia dari situ dia tahu dah Nandos perlukan berapa motor. Coffee Bean berapa. So ini semua Grab dia dah mula kerjasama dengan Honda yang akan buat kereta tanpa pemandu tu untuk dia orang. Jadinya benda-benda ni semua dia orang dah, sebab kerajaan Malaysia pun dah mula ada. Macam baru-baru semalam
bila PM announce 100 juta untuk siapa yang ke arah dia kata kita panggil sebagai digital mobility ni. Makna tanpa pemandu punya kereta dan juga ini. Dia dah mula adakan dana untuk tu. So kita kena faham suasana perniagaan agak berbeza daripada apa yang berlaku. Dan kebetulan COVID-19 ni mempercepatkan proses tu. Kesedaran tu tiba-tiba ada. Selama ni saya cakap kalau nak makan, alamak malahnya nak pergi. Nak parking susah. Sekarang tekan aja makanan pun sampai kat rumah kan. Jadi orang dah mula merasa ini convenient lah. Dah boleh percaya dan sebagainya. So cuma sekarang sama ada kita punya bisnes selain dari itu. Contoh macam dekat negara maju Jepun ke mana kan. Katakan you boleh control kemanisan buah melon. You boleh control kemanisan buah strawberry. Sebab dia kata kalau nak ekspor ke Europe, orang Europe tak suka terlalu manis. Orang Asia suka manis. Jadi ini dia. Macam mana dia control tu? Dia kumpulkan database. Kau punya ladang macam mana yang boleh manis sangat ni? Dia kata aku bagi tanaman tu air berapa kali sehari. Dia punya baja apa dia semua. Ini ke mana. So, bila database sudah banyak, dia dah boleh control dah. Saya pergi melawat satu ladang melon tu kan. Satu pokok melon tu cuma ada boleh 7 daun saja. Di situ ada 2 biji melon. Kalau daun lebih takut kurang manis sebab daun tu dah ambil suplemen ataupun vitamin daripada baja tu. So all this in control. And so, bila nak letakkan, ini semua dalam industri 4.0. Drone digunakan untuk baja, untuk bagi baja, untuk serangga. Lepas tu je macam control of air dengan baja dalam bentuk liquid tu ada kontrolnya. So all these things sebenarnya besar cerita ni. Jadi kita kalau sebut tu kita beginner lah. Sebab saya macam saya sendirilah. Saya macam speechless, tak tahu cakap apa. Sebab banyak benda yang tak tahu berkenaan dengan 4.0 ni. Lepas tu macam that's why bila jadinya COVID-19 tak tahu nak adapt macam mana. Sebab benda tu dah tak didedahkan. Kita kena ambil tahu. Kalau saya tanya Adila kan, pernah pula dengar peti ais boleh berbual dengan kita? Tak pernah. Kat Jepun peti ais dah boleh berbual dengan kita. You masuk rumah tu kan, dia panggil smart home lah. Peti ais kata good morning, kata. Lepas tu dia tanya, kita tanya, hari ni nak makan apa Kita tanya peti ais. Dia kata based on apa yang dalam peti ais, hari ni cuma boleh makan mungkin nasi goreng kampung kata dia. Laksa Johor tak boleh buat sebab bawang tak cukup. Yes. Dia boleh beritahu kita. Dia beritahu kita lepas tu, tapi disebabkan you on diet, rasa nasi goreng tak boleh. Dia nasihat pula. Yes. I tell you this is happening. That's why kalau kita ada peluang kan melawat ke Tokyo, you pergi ke Panasonic punya R&D center. I tell you memang pelik. Memang this is something, this is the future all about. To them is ready untuk dipasarkan, tapi bagi Malaysia wow. You just imagine kita masuk rumah, lampu boleh nyala sendiri dan sebagainya, kita just setting up je kan. Yang best bila kita tidur baring atas katil tu kan. Bila kita baring tu dia dah keluarkan kita punya keadaan badan kita dekat ceiling tu. And bangun tidur dia beritahu lagi semalam tidur nyenyak ke tidak, dia beritahu. Bila masuk bilik air kan, you pun nak make up kan, dia pun beritahu apa nak pakai. Dia bagi contoh-contoh. Mirror tu dah boleh berbual dengan kita. Jadi benda-benda ni semua, these are all under kata orang pun industri 4.0 punya, kita panggil dalam society 5.0 punya keadaan. So these are the things yang bila you all cakap startup business kan, jangan buat satu business yang masih dalam industri 3.0. You must go beyond, business yang beyond industri 4.0. Dia mesti. Maknanya kalau nak jual produk, make sure produk-produk yang biodegradable. Mana botol tu campak kat tanah boleh keput. Itu pertama. Kedua, barang-barang mesti organic base. Sebab bila masuk tahun 20, 30, banyak negara akan kata siapa jual barang-barang tak organik kena saman. Siapa pakai plastik kena saman. Selangor dah buatlah. Saman 20 sen. Itu saman lah tu, kita bayar, pakai plastik kita bayar. So all these things sebenarnya kita kena educate ourselves. When you want to start business from today, katakanlah you start buat kosmetik punya produk, make sure dia organic base lah.
Kedua, botol tu make sure botol yang kata orang pun biodegradable. Kalau kita campak ke tanah, dia boleh reput. All these things kita kena ada. So that you prepare yourself for the future. Bukan sekat buat bisnes untuk hari ni. Sebab apa? You nak langkau 2028 nanti. Tapi kalau you tak prepare yourself, 2028, memang syarikat tutup lah. Dia tak boleh challenge ni because you are not there to challenge anymore. So that's why bila you cakap pasal what do you do? Apa bisnes nak buat lepas ni? Sebab saya kebanyakan saya punya venture business yang saya buat, semua memang berkaitan dengan barang-barang organik. Maknanya kita dah ke arah tu. Panasonic bukan sekadar buat apa kata orang pun alat elektronik lagi dah. Dia start doing apa? Dia dah boleh tanam pokok dalam bangunan. Organic base. Dan baru-baru ni di Jepun, yang syarikat yang buat semiconductor, dia dah mula tanam shiitake ataupun cendawan. Sebab clean room tu, bila dia tak buat semiconductor, dia gunakan clean room tu untuk tanam organic base punya cendawan, harganya lebih mahal di semiconductor. Jadi you see, people change because environment change. People nakkan produk yang berkualiti. Orang dah tak nak lagi produk yang menyebabkan kita tak sihat. Kerana semua negara di dunia ni, every year bila bajet kesihatan paling tinggi. Baik Amerika, baik mana. Macam kita Malaysia pun. Pembunuh utama kita apa? Kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Ini semua penyakit buatan sendiri. Bukannya wabak. So, you need to change. In order to change, you need to give them the right food. Makanan yang betul. Organic base. Barulah kita tak mungkin penyakit tu kurang. Boleh dikurangkan. All these things, kita biasa. For you startup, orang yang baru mula bisnes, please look into all this. You must make sure that produk yang you buat bahan-bahan yang organik. Jadi balik pada soalan tadi kan, banyak company tak bersedia dengan keadaan ni, betul tak? Tak bersedia. They are not ready in terms of digital economy. They are not ready in terms of artificial intelligence. Not ready. Tapi ada a few company di Malaysia ni, tapi company asing lah. They are already there. Dia dah buat. Tapi kita mungkin syarikat Malaysia belum lagi. So we need to embark into that. Jadi bila kerajaan bagi insentif, I think after this lebih banyaklah syarikat akan fokus kepada industri 4.0 ni dan dia akan buat betul-betul supaya kita standing dengan mana kita boleh ekspor barang kita keluar negara dan sebagainya, dan barulah kita pasaran kita lebih luas. Kalau setakat kita nak buat di Malaysia saja, I don't think it's big enough lah. Market kita kan kecil. Kita kena fikir macam mana Top Glove jual glove satu dunia. That kind of company yang boleh berjaya besar kan. Kita tak boleh fikir nak jual dekat Rawang je ke atau kat Tanjung Malim je kan. So we must think beyond that. So that's why untuk orang yang baru-baru buat bisnes ni, since you all belum invest banyak lagi, belum banyak rugi lagi, I think pilihlah syarikat yang betul-betul. Kalau tak tahu, belajar dulu. Learn from company yang dah buat tu. Contoh, saya selalu jadikan contoh syarikat ni sebab saya nampak dia dah mula buat benda ni seawal tahun 2000. Contohnya MW Berhad. Mungkin you all pernah dengar nama syarikat tu. Dia start digital economy tahun 2002. Dia dah ada MW2.com tahun 2002. Masa tu orang tak apa benda lah orang kata kan. Tapi dia dah start. Dia dah start e-learning tahun 2015. E-learning maknanya dia ngajar, dia punya distributor apa semua. Dan 2015 dia dah start buat benda tu. Jadi bila COVID-19 datang, company macam ni dia tak ada isu dah. Dia punya digital economy dia bagus, dia punya meeting dia punya apa tu kata orang training dia semua online, dia dah tak kisah kan. Dia dah start buat 2015 dulu. So that's why some company have done that. Dia tak ada isu lah. So bila datang gawat ni, datang COVID-19, dia very sustainable. Dia boleh buat. Jadi ini satu contoh-contoh yang kita boleh belajar di syarikat-syarikat ni. Kenapa dia boleh? Saya remember I got one company dulu, kita buat logistik. Saya ingat lah masa tu saya nak pasang GPS dekat saya punya lori-lori ni, punyanya mahal. Berjuta nak semua, ada 80 biji lori. Masa zaman tu GPS terlalu mahal. Sebab orang tak pakai lagi. Ini awal tahun 2000 lebih gitu. Tapi sekarang dah jadi murah. Gadget tu boleh pasang kat lori, kita dah tahu dah. Tak payah pun. Handphone dia orang kita boleh detect kat mana dah. Driver tu punya handphone kita boleh detect. Dulu tak ada. So all these things. But kita dah buat benda tu dulu. Jadi bila perubahan teknologi kita tak kisah dah. Jadi kita upgrade je. Jadi better. Tapi kalau yang susahnya bila baru sekarang nak mulakan. Then a lot of challenges. So kalau saya cakap sebagai pun tak habis, you better tanya soalan. Macam apa saya ada soalan macam bagi yang newbie ataupun startup ni
apa langkah yang pertama lah yang Datuk boleh advise? Macam mana ni nak gerak ke mana ni? Macam tu. Macam tadi Datuk Okay. ada Kalau kita nak cakap pasal produk, kita mula dengan produk apalah. Produk apa kita nak berniaga. Make sure produk yang you nak berniaga tu all related to kata orang organic based product. Maknanya akan datang kan kita pastilah plastik memang tak boleh guna lah. So anything to do with plastic, try to alihkan diri kita dari situ. Kita try go back to organic based. Kalau katakan kita nak jual produk makanan ke ataupun apa, make sure benda-benda tu bahannya organic based. People willing to pay more. Mana sedap, ayam kampung ke ayam biasa-biasa? Ayam kampung lah kan? Ayam kampung sedap. Sebab kita tahu di wasiat, ayam tu pun bersukan, dia berlari sana berlari sini kan. Jadi kita makan ayam yang sihat. Ini ayam yang duduk dalam kandang tu memang tak sihat, penuh dengan lemak kan. Jadi all these things, orang people willing to pay. Jadinya, apa bisnes kita buat, kita go back to asal dulu kita. Asal dulu kita ialah kita memang suka barang-barang yang berkhasiat. Tapi bila satu ketika orang dah mula buat campur aduk, vitamin C telah dibuat di makmal, bukan lagi dengan buah oren. Jadi this is our problem. Memang boleh jual vitamin C yang buat kat makmal, tapi mesti ada side effect. Kita kena ambil vitamin C yang buat daripada orange ataupun daripada cherry. That is the real vitamin C. Itu contoh-contoh yang mana kita make sure. Dan satu lagi, apa bisnes sekalipun, you must think of how to digitalizekan dia. Maknanya gunakan robot dan juga to support dia. Bisnes jangan sekadar buat produk without the support of teknologi. Kena ada. Jadi you tak boleh fikir manusia kena buat tau. Mesti ada manusia tu control that machine in order to do it. Kita akan reduce manpower. Bila reduce manpower, I tell you your overhead will vary. Memanglah nak install satu machine atau robot memang mahal mula, tapi long term satu dia efisien. Sebab robot dia tak ambil MC. Dia tak ambil cuti kahwin pun. Cuti bersalin pun tak ambil. Jadinya you see, for long term business kan, we need to think of that way. Macam mana nak digitalize kan, nak robotikkan kita punya. Dan kita kena buat cari bisnes yang kita mudah dapat database awam. Kita kena. So apa-apa bisnes pun, R&D very important. You must understand your market. You must do research. Dapatkan dulu database. Ingat Uber, dulu Uber lah, sekarang ni Grab apa semua. Do you think they are making money? No. They are not making money now. They are losing money year by year. But the moment they strike je, they win because database semua ujung jari dia. Dia tahu database tentang manusia, pergerakan manusia, semua dia tahu. Sama juga Airbnb. Dia bukan sekadar buat bisnes gitu je, dia collecting all the database. Dia tahu habit orang, ke mana orang suka pergi dan sebagainya. Kalau kita sampai ke Kansai Airport, terus kerajaan Jepun kasih kita free wifi untuk pakai kat Jepun. Happy je kita kan? Kita pun log in semua. Senang dia tahu. Orang Malaysia suka pergi kedai ni punya. Orang Malaysia suka pergi ke sini. Jadi data ni dijual kepada peniaga-peniaga. So kalau kau nak attack orang Malaysia punya pasaran, you buka kedai kat area ni. Jadi dia dah tahu dah. Kat Dotong Buri ke mana ke dia dah. Sama kat Malaysia juga, kalau kita ada that kind of information, kita nak tahu orang Cina suka datang ke mana. Orang Jepun kalau kat Malaysia ke mana dia suka melawat. Kita ada database tu, kita dah boleh buka benda-benda yang dia minat nak beli dan sebagainya. So ini database is very important. Nak buat apa business, you must start with database. Saya cakap, even buat Iman nak buat business sekecil-kecil mana pun, start with name list. Siapa bakal orang yang akan beli produk you? It's very important. Name list is everything. Sekarang even saya interview staff saya kan, saya bukan tengok dia punya ijazah. Saya tahu, I nak tahu siapa dia kenal. Dia punya know-who tu lebih penting dia know-how dia, know-who dia, siapa dia kenal. It's like, sama lah macam you all kan. Berapa follower. Follower tu yang menentukan. Dia ni hebat tak hebat, berapa follower dia. Like something like that. Kita nakkan benda tu. Because dia orang ni ada database. Ini yang berharga untuk kita. Okay? So macam Datuk cakap tadi kan, saya tertarik nak tanya lebih kepada bila kita dah pakai AI dan sebagainya ni, lebih pada robot ni. So apa perkara ataupun apa orang kata apa skill yang perlu ada pada generasi muda lah, macam millennial ni, apa yang diorang perlu ada ataupun saya sendirilah perlu ada. Whatever study you ambil, jangan lupa ICT. Kena ambil ICT. Kena ambil.
Tak kira lah yang ambil engineering pun kena belajar ICT juga. Ambil medical pun kena ambil belajar ICT juga. Because doktor yang membedah hari ni, dia bukan bedah-bedah sendiri-sendiri. Dia pakai banyak gadget. Dia banyak pakai so-called AI untuk bantu dia dalam pembedahan tu. Kan? Ada pula yang berlaku, dia dekat sini bedah orang kat sana. Kan? Jadi benda ni semua dah berlaku. Jadinya, tapi kalau doktor tu tak ada kepakaran untuk mengendalikan gadget-gadget ni atau memahami tentang pergerakan so-called IoT ni, Internet of Things ni, ataupun kita panggil AI ni kan, susah lah. So you may be a very good tapi you tak pandai guna tu. So sama juga, even you sebagai seorang kita katalah kita seorang tukang masak, chef yang hebat. Tapi kalau kita gunakan AI, macam-macam benda yang kita boleh buat serentak. Maknanya dia boleh mengarahkan orang ni, this robot. Bila AI ni kan satu, dia lebih precise tau. Dia tepat. Manusia ni dia akan hilang fokus sebagai ada emosi. Tapi bila this kind of thing, dia lebih tepat. Jadi end resultnya bagus. Jadi saya sarankanlah, baik pelajar yang nak masuk universiti dan sebagainya, jangan abaikan pelajaran tu. Pelajaran berkaitan dengan robotik, pelajaran mengenai dengan pasal digital marketing, you must take. You must learn, must understand. Jadinya masa untuk belajar panjang lagi. Jadi you need to learn about all these new thing. Janganlah fikir kita zaman dulu lagi lah, tak adalah. And now everything you kan berdigital you must know how to handle all this. Saya teringat balik sebab saya belajar engineering. Lepas tu ada course satu robotik tau. Masa belajar dulu tak nampak sangat benda tu macam function. So sekarang baru kita tengok balik, oh rupanya yang belajar dulu tu bagus. Bagus. Okay. So malam ni baru lah sebab saya pun ada nak sambung belajar. So bila fikir-fikir balik macam Datuk cakap kena belajar ICT, apa semua robotik, apa semua tu saya rasa macam menarik pula untuk sambung. You tengok negara maju kan? Negara maju baik Jerman ke ataupun Perancis ke apa, Jepun, vocational school dia very top. Sekolah vocational dia yang top. Because skill, creativity, R&D semua datang dari situ. Jadi ini yang dia pelan-pelan digitalkan, dia robotikkan, dia orang ni lah. Sebab kita tapi di Malaysia ni dianggap sekolah vocational tu second class. Reverse. It's a reverse. Jadinya kita kena ubah balik cara berfikir kita. Sebenarnya vocational lah tempat sebenarnya you betul-betul boleh belajar benda-benda yang precise, yang lebih mechanical, yang lebih benda-benda yang berkaitan dengan industri lah. You need to have that. Dan macam drone kan, angkasa lepas, ini satu bidang-bidang yang memang kita kena emphasize untuk kita tak bolehlah ambil lagi pelajaran-pelajaran yang kata orang pun just macam too general. But what is your expertise actually? You must have one thing yang you expert about. Macam zaman saya dah terlepas lah. Kita terlepas. Sekarang nak belajar balik pun dah tak boleh. Tapi sekarang apa kita buat? Kita recruit orang-orang yang benar-benar ada latar belakang macam tu. Jadinya bagi saya sekarang ni, saya respect the young people because they have ideas, they really understand the latest technology yang mungkin kita sendiri tak tahu, dia tahu, kita ambil dia orang. We have the wisdom, we have the attitude, we have everything, but we don't have the latest expertise. Dia orang ada benda, jadi kita blend it together. Tapi you all orang muda, so it's now for you to understand. Sebab kadang-kadang kena melawat jugalah negara-negara maju, pergi Jerman ke, Jepun ke, Perancis ke, bukan sekadar pergi shopping dia orang, tapi just go into their industry and you see that wow, they are very advanced in terms of everything lah. Yep. Banyak sangat saya dapat malam ni. Ada soalan ke orang tanya ataupun saya cakap benda orang tak faham ke? Kita tengok soalan. They are very advanced in terms of everything. Okay, dia tengok soalan. Okay, kat sini ada juga ni yang berguru dengan Datuk. Tuan Azam Mary. Okey, ada soalan daripada Azam Mary. Datuk, macam mana nak cari bisnes yang baik? Bisnes yang baik lah bisnes yang tak rugi.
Dah, sebenarnya bisnes ni kan, yang pertama kita nak berniaga, nak untung ke tak, siapa berniaga nak rugi kan. So of course kita jual baru produk yang orang nak hari-hari, itu yang pertama lah. Kalau startup kan, you to build. Later you boleh apa tu, enhance lagi you punya scope of business. Tapi business pertama, bila saya start my first business is baik pulih kereta bomba. Itu business saya pertama. Orang dengar pelik kan, tapi bisnes tu memang tak boleh kaya tapi tak boleh rugi. Itu yang best. Sebab kereta bomba ni, dia dekat pelabuhan ke atau airport, tiap-tiap pagi dia akan berjalan tau. Jalan-jalan, lepas tu dia spray air. Nak make sure dia okay. Bila dia okay equipment tu, baru airport tu atau pelabuhan tu boleh beroperasi. Memang ada standard itu SOP dia. Jadi bila dia tiap-tiap pagi berjalan simbah-simbah air tu kan, sembur-sembur air tu, cukup 5,000 kilometer kita datang servis. Kita datang servis. Jadi bisnes kita memang okey je. Garanti nak kita ada 10 biji lagi servis. Bila saya bisnes yang pertama, saya kata bisnes ni baguslah kan. Sebab apa, kita buat satu bisnes yang garanti boleh untung pertama. Kedua, dia keperluan yang diwajibkan untuk dapat benda. Jadinya itu yang saya, bisnes saya kedua, saya buka college. Sebab masa tu saya nak lebih ramai orang Malaysia pergi belajar kat Jepun. Jadi kita, memang kata orang tak berapa menguntungkan, tapi ketika saya fikir there is a niche. Tak ada satu college di Malaysia yang prepare student yang ke Jepun. Alhamdulillah saya dapat special recognition daripada kerajaan Jepun, satu-satunya college di luar bumi Jepun yang boleh mengeluarkan kelayakan untuk belajar orang ke Jepun. Maknanya kalau lulus kolej saya, you boleh masuk universiti Jepun. Sampai. Jadinya, bila you ada niche kan, orang come to you. Ini dia kata, bila buat bisnes ni, kita kalau katakan buat printing company, berapa banyak ada lah. Letih nak lawan tu. So start looking for business yang competition tu kurang sikit kan. Carilah benda ni, terjun benda yang sama. Ramai-ramai orang sebelah buat, orang sana buat, sempang sana pun buat. Letih lah kita nak berlawan kan. Jadinya why not kita buat cari satu yang agak different daripada orang lain, then ada niche. Itu kan. So yang dan lain-lain bisnes yang saya buat semua, macam kata contoh saya ada buat logistik untuk Aeon tentunya. Jadi kita buat satu sistem yang mana kita tahu masalah dia ialah warehouse. Jadi kita kata why not warehouse kita handle. Apa you nak kita hantar pagi-pagi je. Jadinya kita konsep JIT just in time, kita bagi dia orang. So sebenarnya bila kita boleh solve orang punya problem, it's a good business. Bisnes yang baik ialah bila kita selesaikan masalah orang. Itu bisnes yang bagus lah tu. Jadinya, itu ada 2-3 benda yang saya nampak kita boleh tu. Dan balik pada soalan Azam tadi lah. Azam kata, carilah bisnes yang ada money back guarantee. Tak laku boleh pulang balik. Itu best lah. Nak jual produk, tak laku boleh pulang balik. Cari yang macam tu. Ada. Kata ada. Cari benda yang macam tu. So that kita tak terjebak kepada simpan stok yang tak boleh kita jual. Jadi bila tak, mana kita return back, get back our money, get new stock for instance. Jadi ini benda, carilah bisnes macam tu. Janganlah kita dedahkan diri kita dengan modal terlalu besar. Bila tak boleh jual, kita pun tenggelam dalam inventory kita sendiri. So start looking for business yang ada money back guarantee. Dan kedua, produk tu mesti orang suka nak beli. Ya, okay, terus. Okay, Azam Mari dapat cari yang boleh tu. Okay, Datuk, ada lagi soalan. Datuk, bagaimana dengan Amway? Ada orang tanya ni, adakah bisnes ini diperkenalkan kepada student, akan membawa perubahan yang positif pada mereka? Saya rasa bila kata syarikat yang $1 billion company, macam Amway di Malaysia is a $1 billion company, yang mana 40% sahamnya dipegang oleh kerajaan Malaysia melalui Amanah Raya Berhad, KWSP, ini semua kerajaan yang share dalam syarikat. Kita bukan kata masuk atau melihat Amway tu sekadar untuk bersama dia orang, kita belajar dia orang. Saya suka konsep tu. Jadi saya suka anak-anak pelajar kita yang kata kalau kata dia nak start business, you can just become Amway punya partner ke distributor ke whatever it is. You belajar dia punya know-how. Macam mana dia boleh menguruskan perniagaan dia. Sebab apa? Tak banyak syarikat yang membenarkan kita belajar dia punya cara dia berniaga. Tapi Amway is a company yang memang dia ada partnership. Maknanya you boleh jadi distributor dia dan you boleh belajar bersama mereka.
Dan support system ni yang kita nak belajar. So that you understand, oh macam ni ke dia buat, macam ni ke dia buat. Then bila you buat syarikat, you boleh copy lah. Jadi saya selalu ingat apa yang saya punya profesor beritahu saya. Dia kata, Zul, bila habis belajar ni kata, engkau pergilah cek syarikat yang top in the world, kata dia. Jangan masuk syarikat kecil. Kenapa saya kata, Prof? Dia kata, di situlah engkau akan training banyak-banyak, engkau akan belajar banyak benda. Dan syarikat besar-besar ni sistem dia bagus, you can learn a lot. Then walaupun kau ikan kecil di satu pond yang besar dan kolam yang besar, tapi kau ada banyak tempat nak berenang, kata dia. Lama badan kau besar, kau terjun kolam kecil, kau jadi ikan besar, kata dia. Dia cakap macam tu. That means kita belajar daripada syarikat hebat supaya kita boleh implement benda dalam bisnes yang kita nak buat kemudian. All these things, saya selalu melihat macam itulah. Kadang orang kata MBA bagus untuk orang nak belajar. Want to learn, can learn from big company macam tu. Sebab kita nak pergi Sam Dhabi tak ajar kita. Kan? So go to big company willing to teach you how to build business. Then you learn from them, you start doing your business. Itu pendapat saya. Okey, tu ada yang respon. Jelas Datuk. Okey, so baru terbuka sikit Datuk. Baru terbuka sikit lah minda ni. Okey, boleh nampak benda lain sebenarnya. Yes. Banyak angle lagi yang saya rasa memang kalau saya pun tak tahu, spesialis tak tahu nak cakap apa ni, saya rasa anak-anak muda kat luar sana memang lagi tak tahu. Bila tak tahu, Dila, tak tahu, kita kena ambil tahu. Ya. Kena ambil tahu. That's why the word be teachable. Be teachable. Maknanya kita kena humble enough to learn. You must look. Saya 3 perkara yang arwah Datuk Maznah Hamid. Zaman saya kan dia tak ada Dr. Azizan, tak ada orang besar macam tu. Tak banyak macam sekarang ni banyak guru-guru yang mengajar orang berniaga. Zaman saya tu tak ada. Yang ada cuma Datuk Maznah Hamid, Iron Lady tu. Saya selalu ikut dia punya seminar yang bertajuk From Zero to Hero. Dan bila saya pergi, saya selalu duduk dengan dia bertanya, apakah rahsia-rahsia untuk berjaya? 3 benda dia ajar saya. Dia kata, Zul, nombor 1, dia kata, bila ada orang bagi kita sebarang cadangan atau proposal, jangan kata no dulu. Mana tahu itu doa yang dikabulkan, kata dia. Study, ask, dia kata. Ask people around you. Tanya sikit. Kalau tak tahu, tak faham, tanya Allah, kata dia. Buat sembahyang malam, tanya. Maybe itu doa yang dikabulkan. Itulah peluang yang you cari, tapi you ignore because you tak tahu. Because tak ada ilmu sebenarnya. Itu nombor 1. Nombor 2, dia kata mesti ada mentor. Nak meniaga ke, nak apa, mesti ada mentor. No mentor tak boleh. Sehebat mana Datuk Lee Chong Wei, dia still ada coach. Kalau dia lawan dengan Datuk Miss Boon, tetap Datuk Miss Boon kalahnya. Tapi dia still listen to Datuk Miss Boon tentang cara untuk bermain. That means you must have a coach. Nombor 3, dia kata you must have sugar daddy, kata dia. Saya dengar sugar daddy, saya lain macam. Dia kata no, you must look for people who are going to invest money into your business. You ada idea, tapi you muda, you tak ada duit. Good. Prepare something good so that people willing to invest money into your idea. Dia kata, kalau start pinjam bank, takut you tak terbayar. Bila tak terbayar, takut bankrupt. Tapi you look for investor faham. Untung sama-sama, rugi sama-sama. Nombor 4, dia katakan rajin. So inilah 4 perkara. Kalau you as starter ke anak muda yang mula berniaga, you must have this 4 attitude. Bila ada orang bagi proposal apa-apa, jangan ignore. Mana tahu itu doa yang dikabulkan. Nombor 2, you must have a mentor. Nombor 3, kena ada orang yang willing to invest into your idea. And finally, you must kena rajin. Rajin ni kan bukan rajin kerja 8 jam sehari. When I was growing my business, saya kerja 16 jam hingga 20 jam sehari. Tapi hari ni orang tengok kita result kita, orang kata wah hebat. Tak ada. Masa saya kerja susah tu tak orang tahu pun kan. So saya selalu pesan, jangan copy orang kaya berbelanja, tapi copy cara mereka bekerja. Okay, nice. Alright, tu. Akhir, kata apa, bukan soalan, cuma saya memang suka nak dengar wisdom daripada Datuk lah. Okay, apa wisdom Datuk? Dan saya yakin yang menonton live malam ni ramainya circle daripada background usahawan. Sama ada usahawan startup, memang ramailah yang follow saya, dan juga bisnes-bisnes yang besar-besar pun ada juga. Jadi apa yang Datuk boleh kongsikan sikit mungkin kata-kata Datuk kepada kami lah, untuk kami betulkan mindset dalam nak
mencapai sesuatu tahap lagi lepas ni dalam berniaga? Mungkin Datuk boleh kongsikan. Saya belajar kat Jepun, saya pun dididik oleh orang Jepun kan. Kejayaan saya hari ni banyak bergantung pada orang Jepun. Dan salah satu benda yang saya pegang orang Jepun ni Mizukara. Mizukara ni ialah bangkit buat tanpa disuruh. So ini attitude yang paling penting bagi seorang peniaga. Dia tak boleh tunggu-tunggu. Sendiri kena buat sesuatu. Mana bangkit buat tanpa disuruh. Sebab kalau you tengok orang Jepun kan, bila lepas tengok bola ke apa kan, dia bersihkan stadium tempat yang dia duduk. Tak? Itu bukan tunjuk tau, it's in them. Sebab dia kecil, dia orang dia dilatih macam tu. Maknanya dia tak perlu kalau sampah ada dia tak tunggu orang naik, dia lah yang collect sampah tu. Kalau dekat R&R tu dia lepas makan dia dah make sure dia hantar tray tu ke tempat asalnya, dia dah lap meja supaya the next person yang duduk tu senang, jadi mudah untuk orang. Jadi Mizukara ni jati diri yang perlu ada pada setiap ahli perniagaan. Tak kira lah apa. I always go back to attitude. Kita nak berniaga besar, kita nak berniaga, kita nak berjaya. Tapi kalau kita kena betulkan asas kita pertama. Pertama, dari segi bangkit buat tanpa disuruh. Nombor dua, jaga masa. Jaga masa. Ini memang Allah dah cakap dah. Demi masa manusia kerugian. Kita kena jaga masa, kita hormat masa orang, itu very important. Ini antara dua perkara yang saya pegang. Lepas tu omoyari. Omoyari ni meletakkan diri kita di tempat orang di depan kita. Apa-apa kita nak buat pun, kita make sure bahawa kita tak menyusahkan orang depan kita. Then you be likable person, orang suka you because you ada jiwa, you ada, dalam bahasa Jepun kita nemawashi, membeli jiwa. Jadi orang akan ingat kita, kenang kita. Benda-benda ni, apa yang saya cakap ni, you boleh dapat juga dalam buku saya. Saya ada 2 buku saya tulis. Satu Samurai Kampung Medan, nombor 2 buku 27 tertib mazhabnya Jepun. You tengok apa yang saya tulis tu semua berkaitan dengan Bushido Spirit. Bushido Spirit ni memang very very good because dia to me very Islamic lah pun. Tak ada satu benda yang dia ajar pun yang bertentangan dengan apa agama kita. So very good. Yang antaranya ialah apa? Benda-benda macam berjimat cermat, kan? Ini asas tu, asas. Bersih, ni semua asas. So all these things balik kepada apa? Bila you jaga kualiti, bila you jual produk, you put yourself in the customer punya shoes, kan? You tahu ingredient yang you buat ni terbaik untuk kita punya customer. These are small thing but give a very good reputation. Sebab banyak syarikat di Jepun berumur lebih 100 tahun. Maknanya dah 10 kali recession dia go through lah. But still they have loyal, dia ada brand lover, dia ada all this. Why? Because they put in, dia orang punya hati dalam produk dia. Jadi ini semua yang kita harus copy lah. Bagi anda yang startup, please, I think we need to correctkan kita punya. Jangan fikir nak untung lah. Untungkan kejar. Keuntungan akan datang insyaAllah bila you buat asas. So, saya selalu kata, asaskan yang betul, betulkan asas. Jadi you pegang pada tu, insyaAllah you won't go wrong. Saya masih ingat bila saya balik Malaysia, start nak buat Twin Tower. Bangunan tempat saya kerja tu, saya nampak dari atas bangunan saya, nampak orang tengah buat Twin Tower tu. Saya tengok, apa lama sangat gedegang, bunyi gedegang. Tak naik-naik bangunan juga. Rupa dia tengah buat foundation. Ya. Lama betul. Tapi bila dah naik tu laju je naik. Menunjukkan apa? Foundation very important. Untuk dapat uphold 88 tingkat bangunan, how important the foundation. So build a good foundation. You want go big, long, kata pun syarikat yang sustainable, you must build a very strong foundation, and good foundation come from yourself, sendiri. Cakap supaya bikin, kena buat betul-betul. Okay. So, saya belajar banyaklah Datuk malam ni. Dan saya harap semua dekat luar sana yang menonton live malam ni, kita memang malam ni kalau nak ikutkan, saya pun tak puas lagi nak dengar perkongsian daripada Datuk. Kita dah lebih masa Datuk. Okay, telajak. Tak apa, saya pun macam tapi bimbang juga kalau lama-lama nanti bimbang ganggu masa Datuk. Jadi kita akan stop dulu dekat sini, dan saya lepas habis ni saya nak tengok balik daripada mula. Saya pun nak kena study balik daripada mula balik. Macam mana, apa perkongsian Datuk malam ni, saya nak catat satu persatu. Bagi anda dekat luar sana yang belum lagi dapatkan buku Datuk Zul, kena cari. Saya pun banyak lagi benda nak kena study, dan saya dapatkan semua buku Datuk lah. Okay, dan malam ni saya sangat, orang kata apa,
tak tahu nak cakap apa, dapat live dengan Datuk. So thank you very much Datuk berkongsi secara live. Okay, dan itu sajalah untuk malam ni. Terima kasih sangat-sangat dan saya pun macam santai je malam ni, cuma saya tak tahu nak cakap apa malam ni, sangat excited dan nervous sebenarnya daripada mula sampai banyaklah sangat soalan-soalan yang ada dekat komen. Minta maaf bagi yang tak sempat. InsyaAllah Datuk mungkin jangan serik lah, nanti kalau ada masa boleh invite lagi Datuk. InsyaAllah, insyaAllah. Alright. Okay. So Datuk, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa Sama-sama lagi. Okay. Kita jumpa lagi insyaAllah. Alright. Terima kasih. Okay. Salam sukses semua. Assalamualaikum. Alright. Okay, buat anda dekat luar sana, terima kasih banyak-banyak menonton live malam ni. Boleh share video kali ni untuk lebih ramai lagi. Kita boleh sebarkan ramai yang menonton perkongsian daripada Datuk Zul. Dan bukan senang saya nak dapatkan Datuk Zul. Okay, so saya nak nervous ni. Okay. Okay, itu saja perkongsian saya malam ni. Kita jumpa lagi dalam siri live yang akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.